Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita pada kali ini kita nak meneruskan siri para rasul dan para nabi. Video kita pada kali ini kita nak bincang nabi yang seterusnya, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Allah Ibrahim ni kita nak bincang apakah ujian yang Allah bagi kepada Nabi Allah Ibrahim, bagaimanakah perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan macam mana diselesaikan ujian yang Allah bagi kepadanya. Sebelum kita masuk kepada topik Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dalam Quran, Allah ada banyak tempat Allah menceritakan perihal Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Salah satunya dalam Quran Allah ada ceritakan, Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim, tidaklah kamu memerhati, tidaklah kamu melihat orang yang berdebat dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mengenai Tuhannya, iaitu Ibrahim alaihi salam. Kerana Allah telah pun memberi satu kerajaan, satu kekuasaan yang sangat besar kepadanya. Jadi sebelum kita meneruskan ayat Quran ni, kita kena tahu dulu siapakah orang yang dimaksudkan oleh Allah yang berdebat dengan Nabi Allah Ibrahim, dan siapakah yang dimaksudkan oleh Allah yang Allah bagi satu kerajaan kekuasaan yang sangat besar. Dia adalah Namrus. Kerana Namrus ni ada seorang raja yang Allah bagi satu kelebihan, banyak wilayah jajahan bawah taklukan dia. Dia adalah seorang raja pada ketika itu. Kerana pada zaman itu telah pun muncul sistem beraja. Adanya raja, adanya anak buah, adanya menteri pada masa itu. Sebelum zaman itu belum ada lagi sistem beraja. Sistem ketua kampung dah ada lah, cuma sistem beraja belum ada lagi pada sebelum zaman itu. Ketika mana seorang raja, seorang pemerintah, dia ada satu kekuasaan, dia pegang ekonomi, dia ada satu kelebihan yang orang lain tidak ada kelebihan itu, maka dia akan ada rasa angkuh, dia akan ada rasa bangga, menyebabkan dia akan melakukan sesuatu yang luar bidang kuasa dia. Seperti mana berlaku kepada raja di zaman Ashabul Kahfi, dia ada segala-galanya. Dia memerintah, dia menakluk wilayah dan sebagainya, sampai satu tahap dia mengaku dia adalah Tuhan. Sama juga dengan Namrus, sama juga dengan Fir'aun. Macam mana dia boleh mengaku diri mereka Tuhan? Disebabkan mereka ada apa orang lain tiada. Disebabkan mereka ada satu kekuasaan, satu jajahan, ekonomi yang baik, menyebabkan mereka berani mengaku yang dia adalah Tuhan. Itulah manusia. Dan satu hari bila mana Namrus ni tengah tidur, dalam biliknya dia bermimpi. Maka dalam mimpi ni, dia mimpi ada seorang budak lelaki masuk dalam bilik dia. Lalu budak itu ambil mahkota miliknya. Seorang raja, dia ada mahkota dia. Maka budak lelaki ni masuk dalam bilik Namrus, dia ambil mahkota dan dilarikan. Ketika itu jugalah terjaga Namrus daripada tidur. Terjaga Namrus daripada tidur dalam keadaan ketakutan, memikirkan siapakah budak lelaki itu. Lalu pada esokan hari, Namrus kumpulkan semua menteri-menterinya. Ada tukang tilik, ada menteri penasihat dan sebagainya. Ketika itulah Namrus tanya, dan Namrus bagi tahu apakah mimpinya. Dan ketika itulah tukang tilik raja pada ketika itu mengatakan, wahai raja, wahai sultan, sesungguhnya budak lelaki itulah satu hari nanti dia akan dilahirkan, dan dialah akan mengacau dan menghancurkan kerajaan kamu, wahai Namrus. Ketika itu jugalah Namrus bila mana dengar saja tukang tilik bagi tahu macam tu, tafsiran mimpinya, hari itu jugalah Namrus mengeluarkan bala tentera dengan sangat ramai. Apa tujuan dia? Tujuan adalah untuk membunuh seluruh bayi lelaki yang baru saja dilahirkan. Dalam riwayat mengatakan, seandainya rumah itu belum lagi melahirkan, dalam proses nak melahirkan, ketika itu jugalah tentera-tentera Namrus akan tunggu luar rumah, tunggu sehingga bayi itu dilahirkan dengan sempurna. Seandainya itu bayi lelaki, maka ketika itu jugalah akan dibunuh. Itu adalah arahan daripada Namrus, membunuh keseluruhan bayi lelaki, sebab dia takut akan mimpi itu jadi kenyataan. Sebabkan itulah dia mengarahkan semua tentera-tenteranya untuk mencari bayi lelaki. Kerana kita tengok siapakah yang dia nak bunuh. Dia nak bunuh adalah seorang bayi lelaki, dan Namrus tak tahu itu adalah kekasih Allah, Rasulullah. Sesungguhnya Allah akan jaga kekasihnya. Allah akan jaga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebabkan
Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pada ketika itu selamat daripada peristiwa hitam yang menyebabkan ramai di antara bayi lelaki ketika itu mati dalam keadaan tidak berdosa. Nabi Allah Ibrahim ini dilahirkan sebagai seorang Nabi yang ulul azmi. Apakah itu ulul azmi? Ulul azmi ini adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang mana Allah beri ujian yang sangatlah berat ke atas mereka, menyebabkan Allah angkat kedudukan mereka. Bayangkan, daripada Nabi dan Rasul dengan sangat ramai, dalam riwayat mengatakan kesemua para Nabi adalah 124,000 orang Nabi, dan daripada 124,000 orang Nabi itu Allah memilih 313 orang Rasul. Daripada 313 orang Rasul ini Allah hanya memilih 25 orang Nabi dan Rasul sahaja untuk dimasukkan dalam Quran. Lalu daripada 25 orang Nabi dan Rasul itu Allah hanya memilih 5 orang Rasul dan Nabi sahaja untuk dilantik sebagai ulul azmi, makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan salah seorangnya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sangat tinggi darjat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kerana ujian yang Allah bagi kepada Nabi Allah Ibrahim pun bukan ujian yang biasa. Daripada kecil lagi Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah dengan ada cubaan nak membunuh. Daripada kecil lagi Allah uji Nabi Allah Ibrahim dengan ada seorang ayah, tapi ayah yang tidak pernah mengakui kenabian Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Malah ayah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ni merupakan seorang pembuat patung berhala. Kita boleh tengok Nabi Ibrahim membawa kepada Islam, menyembah Allah, tapi ayahnya mencipta Tuhan yang palsu kepada masyarakat ketika itu. Itulah cobaan, dugaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kerana Nabi Allah Ibrahim ni sentiasa berdakwah, sentiasa mengajak ayahnya untuk kembali kepada Allah, tapi satu pun ayahnya tak terima. Lalu Nabi Allah Ibrahim pun pergi jumpa ayahnya. Kata Nabi Allah Ibrahim, "Ya abati." Ya abati ini adalah satu panggilan yang manja dalam bahasa Arab. Ya abati, wahai ayahku, kenapa kamu sembah satu benda, satu patung yang tidak boleh mendengar dan tidak boleh melihat? Malah patung ini tidak akan mampu untuk bantu kamu ketika mana kamu memerlukannya, kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan ketika itulah bila mana ayahnya dengar, marah ayah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka kata ayahnya, "Kenapa kamu wahai Ibrahim? Kenapa dengan kamu wahai Ibrahim? Benci sangatkah kamu dengan Tuhan kami? Kalau kamu tak berhenti mengajak kami, mengajak aku untuk sembah Tuhan kamu, maka aku akan rejam kamu, aku akan bunuh kamu wahai Ibrahim." Itu direkodkan dalam Quran. "Aku akan pukul kamu, maka tinggalkanlah aku wahai Ibrahim." Ayahnya menghalau Nabi Allah Ibrahim daripada rumah. Dan ketika itu jugalah Nabi Allah Ibrahim kata kepada ayahnya, "Semoga kamu wahai ayah selamat dan sejahteralah ke atas kamu wahai ayah." Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah supaya diberikan hidayah. Dalam riwayat mengatakan bermula daripada situ sampailah Nabi Allah Ibrahim tua, tak pernah sekalipun Nabi Allah Ibrahim lupa untuk mendoakan ayahnya supaya kembali ke pangkal jalan, kembali kepada jalan yang benar dan sebagainya. Dan ketika itulah Nabi Allah Ibrahim bawa diri pergi daripada bumi Iraq pergi ke bumi Palestin, yang mana kita akan sambung dalam seterusnya insya-Allah. Satu hari Namrus mengarahkan ke semua rakyatnya untuk berkumpul di satu tempat yang tanah lapang. Ketika itu Namrus mengarahkan setiap daripada mereka yang pergi ke tanah lapang untuk bawa satu kayu api. Tujuannya adalah untuk menyalakan, untuk menghidupkan satu api yang sangat kuat, yang sangat besar. Apa yang dibuat oleh cicak? Dia meniup api itu supaya lagi membara. Ketika itulah Allah mengarahkan, "Wahai Ibrahim, bawa anak kamu dan bawa Hajar keluar daripada situ. Aku nak sampaikan dua berita kepada kamu. Satu berita gembira dan satu berita sedih."